Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Abang harap cerita kali ini dapatlah menghiburkan, dan kerana ceritanya sekali lagi Abang bawa cerita tentang menghantar-hantar barang yang tak patut kepada orang lain. Bukan saka tapi lebih kepada tuju-tuju. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga beri keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Satu pengalaman daripada Aida yang berasal daripada Johor, yang berlaku pada tahun 2020. Boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran. Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku pada tahun 2020, waktu sebelum kita PKP, dan berlaku dekat satu daerah di negeri Johor. Diceritakan kepada abang oleh seseorang yang bernama Aida, dan dia kata ini adalah nama sebenar dan dia izinkan untuk abang gunakan namanya. Dan abang dapatkan nombor telefon. Abang dapatkan cerita kali ini dengan bertelefon, bukanlah melalui email. Jadi dengan kata lain, abang boleh merasai bagaimana penyampaian ceritanya. Kisahnya bermula pada hari itu adalah hari bulan puasa. Jadi Aida, sebelum abang masuk kepada cerita, Aida adalah seorang isteri kepada seorang lelaki, tapi dia adalah isteri kedua kepada lelaki itu. Walaupun hidupnya sebagai isteri kedua, tapi sangat bahagia kerana isteri pertama sangat memahami. Disebabkan itu, Aida kata dia lebih menggalakkan suami dia untuk pergi tinggal dekat rumah isteri yang pertama, menghabiskan masa bersama isteri yang pertama. Sebab dia tahu pengorbanan isteri yang pertama untuk membenarkan suami beristeri baru adalah satu pengorbanan yang besar. Dia tak kisah berkongsi, tapi dia sangat menghormati madunya. Pada satu hari, dia rasa macam tak sedap hati. Nak kata pula, waktu tu ada cuti pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi, Aida ambil kesempatan ni untuk balik ke rumah mak dengan ayah dia dekat kampung, dekat kawasan Johor juga. Tujuannya selain daripada melawat mak ayah, tapi untuk memastikan keadaan dekat kampung semuanya baik-baik aja, sebab hatinya rasa tak sedap. Ditambah pula pada waktu tu, dia dapat tahu sepupu baik dia balik sama ke kampung. Sebab rumah sepupu dia dengan rumah mak ayah dia tidaklah begitu jauh sangat. Jadi pada hari yang pada hari yang dirancang-rancang, Aida pun baliklah ke kampung. Tapi pada waktu tu dia balik seorang naik kereta. Sebab suami dia bersama dengan keluarga isteri pertama. Tidak jadi masalah, dia kata. Bila sampai dekat kampung, berjumpa dengan mak ayah. Mak ayah pun dalam keadaannya okey. Cuma mak dia agak pelik sikit. Mak dia suka termenung. Walaupun macam tu, dia anggap keadaan mak dia baik-baik aja. Sebab tak ada nampak pun tanda-tanda macam mak dia ataupun ayahnya sakit. Jadi selepas beramal mesra dengan mak ayah dan juga adik-beradik yang ada dekat kampung, Aida minta diri untuk berjumpa dengan sepupunya. Jadi selepas makan tengah hari, Aida pun pergilah ke rumah sepupu dia. Bila sampai dekat rumah sepupu dia, muka sepupu dia agak pelik, seolah-olah macam ketakutan. Sepupu dia ni sebenarnya ada kelebihan dapat merasai sesuatu yang buruk bakal berlaku. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada sepupu Aida. Dan dia selalu gunakan kelebihan itu untuk menolong ahli keluarga yang lain. Bila Aida masuk ke dalam rumah sepupu dia dan bersalaman dengan sepupu dia pandang Aida dengan mata yang sangat tajam. Jadi sebelum apa-apa, sepupu dia tanya, ada masalah ke dengan kau ni? Perkahwinan kau okey? Laki kau okey? Mak ayah kau okey? Jadi bila dah tanya soalan macam tu, Aida jawab dengan senang hati, semuanya baik-baik aja. Cuma Aida belum lagi dikurniakan cahaya mata.
Dan Aida beritahu dengan sepupu dia yang mak dia beberapa kali telah pujuk dia untuk berjumpa dengan mana-mana imam ataupun ustaz supaya didoa-doakan, ambil air jampi, air bacaan ayat Quran diminum, moga-moga menjadi asbab untuk Aida mengandung. Okay, atas pertolongan Allah Ta'ala kan. Jadi itu je lah dia kata. Tak ada apa yang pelik pun dekat aku. Tapi walaupun Aida dah jelaskan segalanya depan sepupu dia, tetap juga muka sepupu dia tak berubah. Seperti ada sesuatu yang nak disampaikan. Jadi Aida pun tanya, sebenarnya kau nak cakap apa? Cuba kau beritahu dekat aku. Mana tahu aku boleh imbas-imbas semula kalau ada benda-benda yang aku tersalah buat. Jadi sepupu dia beritahu macam ni, aku nak beritahu sesuatu yang aku sendiri tak pasti, tapi kita doa kepada Allah Ta'ala semoga semuanya tidak berlaku seperti yang aku bayangkan. Jadi Aida tanyalah, apa sebenarnya yang kau terbayang? Aku tak tahu kenapa, tapi sejak 2-3 menjak ni aku terbayang rumah korang, rumah mak ayah kepada Aida, dan dalam keadaan rumah tu bakal berlaku satu bencana yang sangat dahsyat dan menakutkan. Dan benda tu datangnya daripada luar, dihantar orang untuk memporak-porandakan keluarga Aida. Bila dengar penjelasan daripada sepupu dia, Aida sama ada nak percaya atau tak percaya. Sebab sepupu dia ni memang selalunya cakap benar. Dan sepupu dia punya gerak hati selalunya akan betul-betul terjadi. Tapi pada masa yang sama, bila difikirkan, mereka sekeluarga tak ada musuh. Jadi mana mustahil, mana mungkin kalau ada orang nak hantar benda-benda buruk dekat keluarganya. Dan selepas diorang berborak berdua, sewaktu Aida nak keluar daripada rumah untuk pulang ke rumah, tiba-tiba sepupu dia beritahu, boleh tak hantarkan dia balik ke rumah dia. Waktu tu sepupu dia kan ada rumah mak ayahnya kan. Jadi dia kata boleh tak hantarkan balik dia ke rumah. Nak pula rumah Aida dengan rumah sepupu dia dekat kawasan yang sama. Jadi Aida kata tak ada masalah, okey je, tak ada halangan pun. Nanti bila petang-petang sikit, nanti aku dah siap apa semua segalanya, kita balik berdua. Dan sampai dekat sana nanti aku dah akan hantar kau dekat rumah. Jadi bila dah habis macam tu, Aida pun berjumpa dengan keluarga dia, beramah mesra macam biasa, tengok keadaan mak dia baik-baik aja, dan dia pun berkemas-kemaslah minta izin untuk balik. Tapi hati dia dah mula berkata-kata seperti ada yang tak kena akan berlaku. Sebabnya muka emak dia dah berubah menjadi agak pucat, seperti ada yang tak kena. Sebelum balik, Aida tanya dengan mak dia, okey ke tidak mak ni? Muka pucat lain macam. Mak dia kata mak dia okey. Cuba terlalu banyak yang nak difikirkan dalam kepala tu yang mak dia jadi macam tu, dia kata. Jadi selepas bersalam-salam, Aida pun baliklah ke rumah dia bersama dengan sepupu dia. Sepanjang jalan di dalam kereta, sepupu tadi pasang ayat suci Al-Baqarah, ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah dipasang sepanjang perjalanan. Jadi Aida pun tanya, kenapa pula kena pasang surah Al-Baqarah? Sebab sepupu dia kata, dari tadi hati dia tak tenang. Jadi harap-harapnya dengan dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ni, dia akan lebih tenang. Bila sampai dekat tempat yang dituju, Aida pun hantarkanlah sepupu dia balik ke rumah, dan Aida pun memandu balik ke rumah dia. Bila sampai dekat rumah dia, naik dekat rumah dia, suami dia dah ada. Jadi dia minta maaf lah sebab terlambat balik. Malam tu tengah-tengah Aida tidur, tiba-tiba dapat panggilan telefon daripada ayahnya. Dalam telefon tu dengan suara yang sangat cemas, ayah dia beritahu, kenapa tadi balik tergesa-gesa? Jadi Aida pelik, kenapa? Keluar tak boleh balik? Kan memang dah beritahu tak nak bermalam, nak balik pada hari yang sama. Jadi ayah dia cakap, kamu nampak tak mak kamu tadi? Jadi mak okey je saya nampak. Kamu nampak tak sebenarnya mak dalam keadaan yang pelik dan lemah? Jadi Aida kata, ada nampak. Patutnya bila dah kamu nampak mak kamu macam tu, janganlah kamu balik. Aida dah rasa keliru. Ni sebenarnya apa yang ayah dia nak sampaikan?
Jadi dia tanya dengan ayah dia, apa sebenarnya yang ayah nak beritahu ni? Cuba ayah beritahu terang-terang. Ni sekarang dah tengah malam. Balik besok, mak kamu sakit tenat. Itu je yang ayah dia cakap dan ayah dia letakkan telefon. Waktu tu Aida dah jadi pelik dan bela. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah betul-betul apa yang sepupu dia beritahu akan benar-benar berlaku? Dan mak dia sebenarnya sakit apa? Sebab dia nampak tadi mak dia okey, baik-baik aja. Jadi dia tekad untuk balik tapi besok pagi sebab pada waktu tu dah terlalu malam. Apa sebenarnya yang terjadi pada mak dia? Abang sambung dekat bahagian yang kedua. Bila bangun pagi, Aida bagi tahu perkara ni pada suami dia. Dan suami dia bersetuju untuk dia bersama-sama balik dengan Aida ke kampung tengok mak ayah dia. Bukan mak ayah, mak dia. Sebab dikatakan mak dia sakit kan. Bila sampai dekat kampung, benda pertama yang dia buat adalah Aida terus berjumpa dengan mak dia. Tapi pada waktu tu dia tengok mak dia keadaan okey. Mak dia tengah duduk dekat dapur, masak-masak, basuh pinggan. Malam tadi ayah dia cakap mak dia sakit tenat. Tapi bila dia tengok macam tu, dia dah terfikir, ini alasan kenapa ayah dia nak suruh dia balik ke apa? Jadi dia diam je lah. Dia pergilah cari adik-beradik yang lain. Bila dia nak tanya dengan ayah, rasa macam tak sedap hati pula. Ayah pula tengah berborak dengan suami kepada Aida. Jadi pada waktu tu, Aida cari adik-beradik dia dan dikumpulkan semua adik-beradik dia. Dia tanya sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ayah. Jadi bila Aida bertanya tu, adik-beradik jadi macam berasa bersalah nak beritahu. Akhirnya dia beritahu juga dengan Aida. Sebenarnya dalam beberapa malam, mak pelik. Bila sampai waktu maghrib, seluruh badan mak akan longlai. Kaki mak seolah-olah tak ada tulang dan akan menggapai-gapai macam sotong. Pada waktu tu Aida tak tahulah macam mana nak bagi reaksi. Sama ada dia takut ataupun terkejut. Tapi dia diamkan aja. Dia kata, kita tengok maghrib ni. Ni pun dah pukul 3 petang. Kalau betul mak ada penyakit yang pelik, maghrib nanti mak mesti berkelakuan sekali lagi seperti kaki-kaki sotong. Jadi diorang pun buatlah macam biasa. Mak bila tengok anak-anak balik, mak pun meriah lah, riuh-riuh lah pula. Waktu tu kalau tak silap bulan Ramadan. Jadi tengah keadaan riuh-riuh tu, waktu bertukar daripada petang masuk ke maghrib. Bila dah sampai azan maghrib, sewaktu semua orang tengah nak berbuka puasa, tiba-tiba mak dia yang tengah berdiri terus lembik kakinya, jatuh terjelupuk ke lantai dan menjadikan anak-anak semua kalam kabut. Termasuk dengan Aida. Aida terus pergi menerpa kepada mak dia. Yang paling dia tak sangka dan tengok betul-betul dengan mata kepala dia sendiri, kaki mak dia lembik dan kaki mak dia menggapai-gapai seperti jari-jari sotong. Bukan jari. Dia punya benda tu, misai sotong. Maksudnya mak dia punya kaki seolah-olah tak ada tulang. Pelik gila pada waktu tu. Dan betul apa yang adik Aida cakap, mak dia dalam keadaan yang pelik. Jadi diorang pun angkatlah mak dia masuk dekat dalam bilik, letakkan dekat atas katil. Dan tak sempat mak buat apa-apa. Mereka semua cepat-cepat baca Yasin, baca zikir. Sebab mereka seolah-olah dapat kesan mak dia sebenarnya bukan sebarangan sakit, tapi sakit disebabkan oleh sesuatu. Jadi selepas habis berzikir tu, malam tu mereka bercadang untuk menjaga emak secara bergilir-gilir. Aida akan jaga pada pukul 4 ke atas. Jadi sebelum tu, mak mereka akan dijaga oleh adik-adik Aida yang perempuan. Mereka bercadang tak nak tidur malam tu sebab takut berlaku benda yang bukan-bukan. Mak dia meracau-racau dalam keadaan mata yang tertutup. Jadi lebih kurang pukul 2 pagi,
Sedang waktu tidur, semua orang tengah tidur, Aida pun tengah tidur. Tiba-tiba satu rumah tu dikejutkan dengan suara yang sangat kuat. Suara orang menjerit yang sangat kuat. Aida dengan suami dia terbangun. Aida cuba cari mana datangnya suara jeritan yang kuat tu. Rupanya datangnya suara tu dari ruang tamu. Mak dia diletakkan di ruang tamu. Bersebelahan, mak dia adalah ayah dia. Dan adik-adik Aida berdua tak tidur, tunggu sebelah mak sambil baca Yasin. Sebabnya mereka tengok keadaan mak dia memang pelik, dengan mukanya yang berubah, dengan kaki dan tangan dia berlembik macam sotong, boleh dilipat-lipat lagi. Jadi mereka memang tak tidur. Dan bila Aida keluar daripada bilik, tengok apa yang berlaku, satu kejadian yang aneh, iaitu mak dia sedang merangkak di kawasan ruang tamu. Dan adik-beradik dia yang lain yang malam tu jaga mak dia terpelosok dekat sudut rumah. Si ayah pula berdiri, tak tahu nak buat apa sebab keadaan mak dia yang pelik. Mak dia punya keadaan dengan kaki dengan tangannya dikebakkan, dikeluaskan, berjalan dengan hujung jari dan hujung kaki. Maksudnya, kalau tengok keadaan dia macam laba-laba dan juga lebih kurang macam biawak. Jadi Aida dah tergamam bila tengok mak dia, muka yang pucat, mata yang besar, lidahnya yang terjulur keluar, bergerak daripada ruang tamu untuk pergi ke dapur. Waktu nak pergi ke dapur, dia perlu melintas depan Aida. Jadi Aida tunggu mak dia melintas depan dia. Tapi sewaktu mak dia melintas depan Aida, mak dia tak pandang Aida langsung. Mak dia terus berjalan dengan menggunakan keempat-empat kaki dan tangan seperti biawak menuju ke dapur. Jadi Aida rasa sedih dengan keadaan mak dia macam tu. Dia duduk depan mak dia pegang muka mak dia, "Mak nak apa?" Mak dia tak jawab, cuma mak dia kata, mak dia tak jawab secara ayat penuh, cuma mak dia kata dia nak air. Jadi waktu tu Aida bangun, pergi ke dapur, ambil secawan air dan Aida hulurkan pada mak dia yang masih lagi tengah keadaannya seperti biawak dengan lidahnya terjulur. Jadi waktu tu Aida perasan cara mak dia minum pun macam biawak. Tahu kan biawak kalau minum dia jelir-jelirkan lidah dia. Waktu tu Aida rasa terkejut dan sedih. Adik-adik dia yang tadinya menjerit-jerit pun sama. Berubah muka mereka sebab tengok keadaan ibu yang tadinya sihat tapi berubah menjadi seakan-akan biawak. Selepas habis minum, si ibu pun balik semula ke ruang tamu dan sambung tidur. Waktu tu semua orang dah tak tahu nak cakap apa. Aida menjaga dekat sebelah mak dia sampai menjejak ke subuh. Bila menjelang pagi, mak dia bertukar semula jadi seorang yang sangat sihat. Dia tanya dengan mak dia, apa sebenarnya yang berlaku? Ada apa-apa benda yang peristiwa atau mak keteguran ke apa? Tapi mak dia kata mak dia tak ingat apa-apa. Mak dia rasa okey je setiap malam mak dia tidur nyenyak. Cumanya panas je lah tidur, dia kata. Itu je masalah ni, yang lain tak ada masalah. Aida tak sanggup nak ceritakan dekat mak dia yang mengatakan mak dia dah bertukar menjadi biawak waktu malam tadi. Jadi pada malam yang seterusnya, pada siangnya, adik-adik Aida beritahu Aida untuk malam yang berikutnya diorang tak nak jaga mak sebab diorang takut dan kesian tengok keadaan mak. Sebagai kakak yang sulung, adik-adik minta supaya Aida yang jaga mak. Aida kata tak ada masalah. Jadi suami dia terpaksa balik ke rumah mereka dulu sebab suami dia bekerja, dan Aida malam itu bersedia untuk jaga mak dia. Waktu malam, pada waktu tu lebih kurang pukul 1 pagi. Waktu tu Aida tak tidur. Aida jaga nak tengok adakah sekali lagi terjadi pada mak dia. Sedang Aida baca Yasin, tahan mata. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang ketuk dekat tingkap nakor kawasan ruang tamu rumah dia. Ruang tengah rumah dia.
Mula-mula Aida ingatkan itu adalah ekor cicak ataupun binatang lain lah, serangga-serangga yang terlanggar tingkap ke apa. Waktu tu yang ada dekat ruang tamu hanyalah Aida, mak dia dan ayah dia. Adik-beradik semua tidur dekat dalam bilik sebab ketakutan. Jadi Aida rasa tak sedap hati sebab ketukan di tingkap tu makin lama ketukannya makin keras, seolah-olah macam ada benda yang nak merempuh masuk. Jadi Aida pun ambil keputusan untuk bangun dan pergi ke arah datang mananya bunyi ketukan. Dan selepas Aida sampai depan depan tingkap, Aida betul-betul nampak ada seorang lelaki bertubuh hitam legam dekat depan tingkapnya. Walaupun tingkap tu tingkap nako, kalau dibuka baru nampak. Ini tingkapnya tertutup, masih lagi nampak dengan jelas ada orang lelaki tidak berbaju, berwarna gelap hitam pekat, dan Aida tahu itu adalah bukan manusia sebab dia mempunyai mata yang merah menyala. Waktu tu Aida cuba lari untuk dapatkan keselamatan, dapatkan bantuan. Nak dapatkan bantuan. Tiba-tiba dia jatuh pengsan. Sedar-sedar je daripada pengsan dia nampak bapa dia ada bersama dengan dia, tapi adik-beradik yang lain semua mengelilingi mak dia yang pada waktu tu mak dia menjerit-jerit. Adik-beradik tak tahu nak buat apa. Adik-beradik terus bacakan ayat-ayat Quran, Yasin dan juga zikir. Aida dalam keadaan mamai-mamai bangun nak tengok keadaan mak dia. Bila dia sampai dekat ruang tamu, dia nampak lelaki berjubah. Dia tahu yang dia nampak tu bukan makhluk daripada alam manusia. Walaupun dia tak sempat nak tanya siapakah lelaki berjubah tu, dan lelaki tu tiba-tiba hilang, Aida terus capai Yasin dan baca Yasin, bantu adik-beradik dia yang lain supaya mak dia dapat pulih seperti sedia kala. Semakin kuat bacaan Yasin, semakin kuat suara mak dia mengilai-ngilai sambil mak dia mengejek-ngejek anak dia. Kau tak pandai baca, kau tak pandai baca, tajwid salah. Makin dimaki-maki anaknya. Berhentilah, dia kata. Syaitan semua ni. Jadi diorang tetap teruskan bacaan. Dan keadaan mak dia berterusan sehingga azan subuh. Lama sangat Aida kata. Diorang tak tahu nak buat macam mana. Tak ikhtiar lain yang diorang boleh buat. Itu je yang dia boleh mampu. Bila azan subuh berkumandang, mak dia tidur semula. Selang beberapa jam, mak dia bangun. Seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Bila ditanya, mak dia tak ingat satu pun. Bila besok siangnya, Aida berpakat-pakat dengan ayah dan adik-beradik yang lain. Kita kena cari orang pandai untuk ubati mak. Bila dipikir-pikirkan, baru diorang teringat. Adalah sepupu ayah dia, lelakilah, yang pandai berubat-ubat dengan makhluk alam sebelah. Dipanggillah pakcik tu. Makan masa yang lama. Daripada pagi telefon panggil pakcik tu sampai petang baru dia pakcik tu sampai. Bila dia tanya macam mana boleh lambat sangat, pakcik tu beritahu dia sesat. Pelik, tinggal dekat satu kampung. Macam mana boleh sesat? Pakcik tu beritahu banyak kali dia nak masuk dekat kawasan rumah tu, tapi jalannya tak jumpa. Semuanya dipenuhi dengan belukar dan lalang-lalang yang tinggi. Terpaksalah pakcik tu buat ikhtiar dalam membaca-baca ayat suci, barulah benda tu nampak jalannya. Jadi selepas sampai dekat rumah tu, pakcik tu tengok mak dia dalam keadaan yang baik, sihat aja. Sebab belum maghrib, jadi mereka cakap tunggu waktu malam, barulah mak dalam keadaan yang orang lain. Bila sampai waktu malam, sekali lagi mak dia terus jadi sotong, dan diorang bawa mak dia ke ruang tamu untuk diubatkan oleh si pakcik tadi. Selepas membaca beberapa potong ayat Al-Quran, mak dia tiba-tiba bangun daripada baringan. Mak dia duduk betul-betul depan pakcik dengan muka yang marah. Pakcik tu bertanya, sebenarnya kamu ni dari mana? Siapa tuan kamu? Punyalah benda tu mengelak untuk menjawab. Macam-macam alasan dia bagi. Dia kata tak perlulah, tak payah tahu tuan lah. Ni perempuan jahat lah, keluarga ni keluarga jahat lah. Ni perempuan ni punya mulut lebih teruk daripada mulut apalah. Dikutuk-kutuknya mak kepada Aida ni. Jadi
si pakcik ni tadi terus menggasak tanya, gasak lagi soalan supaya benda tu jadi boring dan akhirnya benda tu akan beritahu. Kalau benda tu tak beritahu juga akan dipicit, dibaca ayat suci Quran, dipicitkan di kawasan-kawasan tertentu di tubuh si emak supaya benda tu mengaku juga. Tapi selepas beberapa ketika akhirnya benda tu tetap juga tak nak beritahu dan terpaksa si pakcik tadi buat kekerasan, picit bahagian tertentu terutama ibu jari. Barulah benda tu menjerit-jerit dan dia beritahu sebenarnya dia dihantar oleh seseorang. Jadi apa nak tersebut nama dia. Jadi si pakcik ni tadi siapa yang kau maksudkan? Rupanya yang hantar ini adalah ilmu 77 dari besan mak dia. Dengan kata lain, dari emak kepada suami adik Aida. Jadi senang nak faham. Waktu tu jadi pelik. Bukan kehubungan mak dengan orang ni baik-baik aja. Jadi bila ditanya apa tujuannya dia datang, benda tu tak nak beritahu. Benda tu cakap dia nak memporak-porandakan keluarga ni, biar keluarga ni berpecah belah, biar keluarga ni takut, tak solat, biarkan benda macam tu. Jadi lepas dibaca ayat suci Quran, akhirnya benda tu keluar daripada badan mak kepada Aida, dan mak kepada Aida alhamdulillah segar semula. Dan si pakcik tadi, banyak sangat dan cakap, si pakcik tadi bagi beberapa amalan untuk si mak ni amalkan. Habis daripada situ, Aida dengan adik-beradik lain tak puas hati. Termasuk adik dia yang mempunyai ipar yang katanya yang ilmu tu berasal daripada situ lah kan. Mereka sekeluarga, tanpa mak dengan ayah, pergi ke rumah besan mak dia, iaitu mak dan ayah kepada suami salah seorang adik Aida. Bila sampai dekat rumah tu, Aida pun tak sempat nak cakap apa-apa. Dia terus buka soalan. Kenapa makcik hantar benda ni dekat rumah kami? Mula-mula makcik tu mengelak nak beritahu. Tak ada. Aku tak ada hantar apa-apa. Selepas beberapa kali diasak, akhirnya makcik beritahu. Makcik tu beritahu macam ni. Mak engkau punya mulut, sebab itu aku hantar. Mak kau menghasut anak mak kau menghasut anak lelaki aku untuk tak balik rumahku. Mak kau punya mulut, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, tergamam Aida. Bila dipikir-pikirkan balik, kenapa pula jadi macam ni? Jadi selepas dah confirm yang si makcik tadi yang menghantar, Aida balik semula ke rumah dan tanya dengan adik dan adik iparnya apa sebenarnya yang berlaku. Rupanya sejak daripada kahwin, adik ipar kepada Aida lelaki, dia tak balik rumah mak dia langsung. Sampaikan mak dia rasa sakit hati, mak dia hantar 77 pada mak Aida sebab dia mengatakan semua ni berpunca pada mak Aida yang menghasut menantu tak nak balik rumah mak sendiri. Dia tuduh mak Aida jadi buat macam tu. Tapi selepas ditanya, Aida tanya dengan budak lelaki tu, kenapa kau tak balik rumah mak kau? Dia tak nak jawab banyak. Dia cuma cakap, sibuk, tak sempat nak balik. Alasan? Jadi dia kata, tak lama lepas tu pula, kita PKP, jadi dia memang tak boleh balik. Dia kata, jadi sebab tu dia tak balik. Dia kata, pening Aida. Lah, takkan disebabkan tu je, dan keluarga sana dah hantar benda yang bukan-bukan. Jadi selepas disiasat lebih dalam, rupanya keluarga ahli keluarga yang di sana tu memang suka menghantar-hantar benda yang bukan-bukan. Dan mereka tak segan silu untuk beritahu yang mereka suka mengamalkan benda macam tu. Jadi kesimpulan kepada cerita ni, selepas mak dia pun dah pulih, kita sebenarnya tak dapat nak teka hati orang. Nampak rambut sama hitam tapi hatinya lain-lain. Nampak alim baik, tawaduk, mesra, tapi sebenarnya suka mengamalkan benda yang bukan-bukan dan menghantar sesuatu yang buruk pada orang yang tak ada kaitan pun tak perlu dihantarkan.
Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Tapi abang cerita kali ini agak slow sikit. Sakit tekak sebenarnya. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Syakban, yang mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 10 semalam lah kan. Jadi selamat hari jadi Muhammad Syakban. Abang ucapkan selamat panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat, dan dipermudahkan segala urusan pekerjaannya. Amin. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang kakak yang nama Kakak Nani Love. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adik perempuan dia yang bernama Farahani Abdul Manap, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 11 akan datang. Dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seseorang yang bernama Dalini Kamarudin. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat 2 orang sahabatnya, yang mana kedua-dua sahabatnya mempunyai hari jadi di bulan 11 nanti. Tapi tak beritahu tarikhnya. Dan dia kata yang pertama, selamat hari jadi buat sahabat Nordiana Zurimi, dan yang kedua, selamat hari jadi buat Hisham Uyub, yang mana hari jadinya akan tak lama lagi muncul. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan hari jadi yang seterusnya daripada pihak JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat NSV Viral. Dia tak beritahu nama, tapi ini nama nickname dia, NSV Viral, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 10 yang lepas, genap umur 33 tahun. Dari pihak abang, pihak JSPL ucapkan selamat hari jadi, semoga diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang banyak dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang seterusnya, ucapan yang kelima, sebenarnya ini bukanlah ucapan hari jadi, tapi ucapan ini minta abang bacakan. Yang hantarkan ucapan ni adalah seseorang yang bernama Eva Rahman. Dia nak minta abang bacakan doa, iaitu ya Allah ya Tuhanku, semoga Mak Samsiah Jusoh dan pak mertuaku ditempatkan di kalangan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Abang tak pasti sebenarnya kedua-dua orang ni sudah pun meninggal dunia ataupun tidak, tapi marilah kita sama-sama berdoa semoga Makcik Samsiah Jusoh dan pak mertua kepada Eva Rahman sentiasa dalam rahmat Allah walaupun di mana berada, dan sentiasa diberkati. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan yang terakhir adalah ucapan selamat ulang tahun perkahwinan yang pertama buat pasangan Siti Natrah dan juga Hafizi, yang mana ulang tahun perkahwinan mereka jatuh pada 14 hari bulan 10. Jadi dari pihak JSPL ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang pertama. Semoga perkahwinannya kekal hingga ke syurga dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang buat jualan dan abang letakkan linknya di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.